Ini jarang-jarang geng saya melihat ini geng ya. Di TV pun kayaknya nggak mungkin deh. Maka kita terus laksanakan sesi mengambil portret rasmi ke bawah diri tuanku berdua. Dah cukup lah kan aku dari berapa lama ni. Tunggu. Kasih res lah. Kalung diraja. Cantik geng. Gandik diraja ataupun tiara ni sebenarnya istimewa kerana diperbuat daripada Emas putih dan bertatahkan belian. Di tengah-tengahnya juga ada bulan dan bintang. Gandik diraja ini untuk sepanjang itu diambil pada semua negeri-negeri di tanah Melayu, dibawa balik ke istana negara, ditempa oleh pandai besi. Kenapa Ghost Bam? Yo sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, bertemu lagi ada saya di sini Wang Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sengaja memang saya memakai tanjak dikarenakan ada satu request dari kawan-kawan geng ya. Nah, ini videonya saya kutip dari channel Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Daulat tuanku ya. Oke, jadi ini nampaknya macam video dokumentari istiadat geng, pertabalan ya, yang di Pertuan Agung ke-17 geng ya. Jadi ini intinya behind the scene ya geng ya. Behind the scene tahta Raja Payung Negara, dokumentari istiadat pertabalan yang di Pertuan Agung geng ya. Oke. Kita kan nggak tahu geng ya, seperti apa behind the scenes-nya, seperti apa di sebalik kemarin ya ketika masa pertabalan yang di Pertuan Agung ke-17 ya, daulat tuanku ya. Oke, ini karena videonya cukup panjang, hampir 1 jam ini geng, ada 38 menit ya. Kita akan coba melihat geng ya seperti apa videonya geng ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan geng untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu ya. So langsung saja kita mulai videonya seperti apa ini geng ya. Singgasana Balerung Sri. Oke. Oke. 20 Julai 2024. Istana Negara. Sistem unik raja berperlembagaan dengan penggiliran 9 raja Melayu menempa satu lagi sejarah. Dalam istiadat Gilang Gemilang siang tadi, Sultan Ibrahim ditabal sebagai Yang di Pertuan Agung ke-17. Daulat tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sultan Ibrahim bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya saya telah dipilih menjadi Yang di Pertuan Agung. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Oke. Ini dokumentari istiadat pertabalan geng ya. Jarang yang tahu nih. Istiadat pertabalan yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim berlangsung dalam suasana penuh tradisi dan adat raja-raja Melayu. Istiadat pertabalan ni umpama satu perayaan di peringkat negara. Jadi negara kita akan menyambut satu hari yang begitu bersejarah. Apabila Yang di Pertuan Agung yang ke-17 akan ditabalkan ya, sebagai Yang di Pertuan Agung dengan penuh adat tertib dan adat istiadat. Kerana baginda perlu melalui satu istiadat pertabalan untuk mengangkat kedudukan dan kegemilangan kedudukan baginda sebagai Yang Pertuan Agung. Malaysia mengamalkan sistem raja bergilir ya, rotating monarki, menolong Datuk Paduka Maharajalela. Giliran daripada Yang di Pertuan Agung ini ya, pada Johor. Itu keunikan yang ada di Malaysia sebenarnya, yang tidak ada pada negara lain. Di dalam istiadat pertabalan itu, saya selaku Datuk Paduka Maharajalela akan menyembahkan naskah Al-Quranul Karim kepada baginda.
Naskah Al-Quran itu adalah naskah yang sama digunakan daripada Yang di-Pertuan Agong yang pertama sehinggalah ke sekarang ini, Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Dan ianya sangat simbolik. Al-Quran disempahkan dan ianya memberikan gambaran yang jelas bahawa apabila seseorang itu dilantik sebagai Pertuan Agong, maka baginda perlulah menjalankan pemerintahan dengan adil dan saksama, berteraskan ajaran Islam yang sebenar. Mantap. Mantap. Keunikan istiadat pertabalan yang telah berlangsung hebatnya dapat dilihat dari segi ketertiban dan santun itu sendiri. Semua pergerakan dalam istiadat Datuk Paduka Menteri Lela dan panglima-panglima yang berada dalam istiadat, pergerakannya perlahan satu persatu, ke depan kaki kanan, ke belakang kaki semuanya kiri. diatur, geng. Semua pergerakan ya, kaki kanan kaki kiri itu diatur semuanya, geng. Nggak boleh sembarangan ya. Bahkan apa jua alat kebesaran dengan begitu cermat dengan dua tangan. Naik tangga satu persatu, naik turun tangga tangga pun satu persatu. Jadi harus kaki kanan dulu, geng. Dengan kalian nampak tak ini ya, coba naik tangga satu persatu. Nah, satu persatu. Tangga pun selalunya persatu. kaki kanan dahulu yang naik. Jadi bila bercakap pun dengan penuh kelembutan, sesuai bercakap dengan seorang raja yang amat kita sanjungi. Shangri-La Hotel ya. Oke, menarik ini dokumentari timnya. Apa ini? Persiapan untuk istiadat pertabalan ni bermula saya kira sekitar 6 bulan sebelum istiadat pertabalan itu sendiri. Sebaik saja Tuanku mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17, kita telah mula gerak kerja untuk ke arah istiadat pertabalan. Ini kain, geng. Ini nanti akan dipakai Yang di-Pertuan Agong ya. Adalah pakaian rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ia berasal dari Maskat, ibu negara Oman. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketiga adalah yang pertama sekali mengenakan persalinan Maskat pada tahun 1960 pada ketika itu. Pakaian Maskat ini diilhamkan dari Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, yang mana desain dia tu diambil daripada pakaian-pakaian rasmi Jawat Awam Negeri Kedah. Maskat ini sangat memerlukan ketelitian untuk disiapkan kerana ia memerlukan masa dan juga sulaman-sulaman dan juga motif-motif yang wujud pada maskat itu perlu untuk disulam sehelai demi sehelai. Justru ia mengambil masa yang agak panjang untuk disiapkan. Handmade ya. Luar biasa, geng. Menjunjung kasih daulat tuanku. Wah, ini maskat. Iya. Memerlukan waktu 6 bulan, geng ya, persiapannya ini. Ketika Sultan Iskandar ditabalkan dulu, walaupun yang kita tahu Buah Duli Tuanku sebagai Tuan Agong yang ke-8 agak-agak reluctant untuk memakai persalinan maskat. Tetapi ini dalam sejarah saya tak tahu. Tetapi apabila telah diyakinkan oleh brother rulers ataupun paduka-paduka kekanda, adinda, ayahanda, raja-raja yang lain pada ketika itu, akhirnya di atas semangat kebersamaan di kalangan raja-raja, maka almarhum Sultan Iskandar ketika ditabalkan sebagai Tuan Agong telah memakai persalinan maskat. Walaupun pada ketika itu untuk baginda membuat sendiri maskat mengikut ukuran baginda dah tak sempat. Jadi apa yang berlaku tercatat dalam sejarah, baginda telah pun memakai persalinan maskat yang dimiliki oleh Yang di-Pertuan Agong yang ke-7, iaitu almarhum Sultan Ahmad Shah. Udah dari dulu ya maskat itu ternyata. Kali ini saya fikir baginda tidak berfikir panjang. Baginda juga akan melaksanakan sebagaimana paduka ayahanda, akan memakai persalinan maskat. Tetapi alhamdulillah kali ini baginda sendiri sempat untuk membuat ukuran dan sebagainya, memakai maskat mengikut acuan dan jahitan yang sesuai dengan baginda sendiri. Luar
biasa. Ini geng yang menarik ya, BTS behind the scene seperti ini ya. Macam inilah yang rakyat tak nampak ya. Ini yang kita mahukan geng. Kita kan nggak tahu geng behind the scenes yang seperti apa ya kan. Ini tahniah atas dokumenter ini, daulat tuanku. Kita lanjut lagi geng. Oke, maskat. Dan ini handmade geng ya, handmade ini. Nah, jadi sangat sesuai dengan berarti ini first time Kak Nah ya buat songket seperti ini geng ya. Maksudnya untuk yang di Pertuan Agong. Untuk pertabalan yang ini ngapain ke Selangor? Kali ini saya ditugaskan untuk menyiapkan beberapa tugasan yang diamanahkan, iaitu yang pertama warkah persilaan, warkah ikrar, surat perisytiharan, titah ucapan yang di Pertuan Agong dan doa pertabalan. Ada 5 perkara yang diamanahkan untuk saya tulis. Wow. Ya. Berarti ini memerlukan persiapan yang cukup panjang, geng. Ya. Tadi kain songket di Terengganu, Kak Mah tadi ya, Kak Nah atau Kak Mah tadi ya, dan sekarang ini, geng, ya. Wih, dan ini ditulis atas huruf kertas Jawi ya? yang disediakan oleh pihak istana. Di mana di sini kalau kita lihat adalah jatah setiap negeri, tepi, kiri kanan. Kemudian nanti Jawi, di sebelah geng. kanan di atas akan di-sign oleh yang di Pertuan Agong lah. Di atas ada khat muhaqqaq, khat sulus dan kemudian khat nasakh. Khat nasakh. Jawi men, luar biasa. Ya. Warkah ikrar daripada yang di Pertuan Agong lah. Yang ini sangat istimewa kerana ditulis di atas kulit kambing. Oh ya? Kalau dilihat ini sebenarnya bukan kertas, nampak seperti kertas, tapi dia adalah kulit kambing yang sebenar, yang kulit original, kambing dan diproses sehingga boleh ditulis dengan mudah. Wah. Ini nampak di atas kulit kertas, kambing geng. juga. Ini kertas untuk ditulis titah ucapan yang di Pertuan Agong ketika dia akan berucap masa pertabalan nanti. Ini pun ditulis dengan Jawi dan menggunakan khat nasakh juga. Khat nasakh. Bagus gitu, geng. Ya. Luar biasa sih. Oke, dan sekarang Brunei. Istana Nurul Iman. Ini ngapain di sini? Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan mempersembahkan warkah persilaan ke Istiadat Pertabalan Baginda kepada Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan, Brunei pada Selasa. Oke. Ya. Hadir sama Menteri Komunikasi Fahmi Fazil, Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara, Datuk Azwan Effendi Zaira Kitnaini, Ketua Protokol Kementerian Luar Datuk Muhammad Aini Atan dan Pemangku Pesuruhanjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Nur Azira Mahadi. Oke. Ini Sebelum apa, itu geng? keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda di hangar penerbangan di Raja Brunei disambut Pengiran Muda Mahkota Brunei, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Pengiran Muda Abdul Malik dan Pengiran Muda Abdul Matin. Ya. Jadi seperti pengumuman gitu, geng ya. Diumumkan. Beberapa minggu sebelum Istiadat Pertabalan, Kalau silap kita tolong telah berjaya dibetulkan. menyiapkan semua item-item yang perlu ini Istiadat itemnya, Pertabalan, geng. termasuk pakaian rasmi Kebauduli Tuanku, pakaian Tuanku Raja Permaisuri, alat-alat kebesaran, pending, tengkolok dan lain-lain. keris. Berjaya kita siapkan beberapa minggu sebelum pertabalan. Wih. Mana baju? Ada di sini, tuanku. InsyaAllah. Daulat tuanku. Sehat selalu ya. Nah, ini nih, geng. Ini jarang-jarang geng saya melihat ini, geng ya. Di TV pun kayaknya nggak mungkin deh.
Kayak tu dia terlampak atas ni. Nah, ini yang tadi ya. Keunikan apa namanya? Istiadat pertabalan ini juga dapat dilihat pada busana atau pemakaian muskat oleh Baginda Maha Mulia Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tapi saya rasa dia okey dulu. Okey, betul. Kalau pada saya begini, nanti saya tahu dia. Yang di-Pertuan Agong akan menggunakan tengkolok diraja yang kainnya istimewa daripada kain saklaf dan juga lambaian kasih ke kanan kalau kita hamba rakyat itu ke kiri. Di tengah-tengahnya ada jata persekutuan, lambang persekutuan, bintang pecah 14. Seperti juga dendam tak sudah namanya solid daripada Negeri Sembilan. Berasal daripada Yang di-Pertuan Agong pertama, raja berdaulat di Negeri Sembilan, digelar Yang di-Pertuan Besar. Dalam sesi cuti yang terakhir di mana tuanku berkenan dan berpuas hati dengan hasil yang ada, maka kita terus laksanakan sesi mengambil potret rasmi ke bawah diri tuanku berdua. Dah cukup lah kan aku dari berapa lama ni. Kasih rest lah. Tunggu. Kasih rest lah. Persiapannya cukup panjang, geng. Habis Untuk tuanku aku dah. Untuk tuanku Maisuri. Okey. Nah, ini permaisurinya, Antara Daulat alat kebesaran Permaisuri yang akan dipakai oleh Kebuduli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia sewaktu berangkat ke istiadat pertabalan adalah yang pertamanya gandik diraja ataupun tiara. Dan satu lagi adalah kalung diraja. Kalung diraja. Cantik, geng. Gandik diraja ataupun tiara ni sebenarnya istimewa kerana diperbuat daripada emas putih dan bertatahkan belian. Di tengah-tengahnya juga ada bulan dan bintang. Gandik diraja ini istimewa kerana ianya juga boleh dipisahkan menjadi lokek dan kerongsang. Satu lagi ialah iaitu kalung diraja. Kalung diraja ini juga istimewa sebagaimana juga gandik diraja diperbuat daripada emas putih dan bertatahkan belian. Emas putih. Dan kalau tadi boleh dipisahkan, diceraikan kepada dua, yang untuk yang kalung diraja ini boleh dipisahkan menjadi subang, menjadi lokek dan juga kerabu. Okey, ini hari hanya, geng ya. Kehebatan istiadat pertabalan itu juga dapat dilihat pada alat-alat kebesaran yang dijulang oleh pegawai-pegawai ATM dan PDRM seperti keris panjang, sundang, tombak berambu dan ada juga kelihatan di bawah alat-alat kebesaran seperti cogan agama, cogan alam, cokma. Semua ini menunjukkan betapa hebatnya tradisi yang kita amalkan, sistem Kesultanan Melayu yang kita warisi. Dan juga ini penting menggambarkan kehebatan panglima-panglima, pendekar-pendekar sejak zaman dahulu kala lagi. Ini pengawalnya, geng ya. And then ini item-itemnya, geng. Yang tadi ya Al-Quran, lalu ada keris pedang. Datuk Paduka Mahajalela akan menghadap seraya mempersembahkan keris kerajaan. Keris kerajaan tu hebat, simbol kekuasaan, simbol kedaulatan, simbol kekuatan raja-raja Melayu. Keris ni adalah senjata purba lah untuk orang Melayu, dan besinya untuk keris panjang itu diambil pada semua negeri-negeri di tanah Melayu, dibawa balik ke Istana Negara, ditempa oleh pandai besi, molded by the blacksmith to become a long saber. Apabila dipersembahkan keris panjang itu menggambarkan tuanku adalah pelindung, tuanku payung kepada rakyat kita, hamba rakyat tumpang berteduh. Dan besi itu adalah daripada semua negeri, saya maklumkan tadi, menggambarkan juga satu pemusatan kuasa. Tuanku for all, federal. Tuanku adalah ketua negara. Ketua negara. Sekejap, geng ya. Soalan saya, berarti keris ini kan sifatnya pusaka yang sakral yang dimiliki oleh Yang di-Pertuan Agong ya. Soalan saya, berarti setiap pergantian Yang di-Pertuan Agong ini kerisnya sama, geng, atau baru lagi? Nah, itu soalan saya ya. Kawan-kawan yang mungkin paham boleh komen di ruang komentar. Maksud saya begini, geng, berarti keris ini kan sifatnya turun-temurun kan, dari Yang di-Pertuan Agong pertama sampai sekarang, atau macam mana, geng? Atau mungkin setiap
yang di Pertuan Agung selalu baru kerisnya. Ini kawan-kawan mungkin boleh komen di ruang komentar, aku tak paham ya. Oke. Pedang nih ya. Cantik geng. Ada ukiran-ukiran begitu kan. Cogan alam adalah lambang kepada kesepaduan dan juga keteguhan negeri-negeri Melayu. Di bahagian atas cogan alam itu kita dapat lihat ada 11 lambang negeri-negeri Melayu yang berada di satu bola di bahagian atas cogan alam. Ianya ditampung oleh 4 ekor harimau yang menandakan keberanian dan juga melambangkan keteguhan negeri-negeri yang ada. Ini pusaka Cogan agama diraja, adalah lambang Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam di peringkat persekutuan. Pada cogan agama tersebut terdapat inskripsi ataupun tulisan ayat-ayat suci Al-Quran pada bahagian atasnya, dan di bahagian atas sekali akan terdapat bintang 5 dan juga anak bulan menandakan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Agama Islam, betul. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke Balairung Seri. Kehebatan istiadat pertabalan ini hari hanya geng ya. Dilihat apabila dimainkan ini. Nobat ni tak banyak. Nobat. Ada di yang di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Dari Perak geng. Kita menggunakan khidmat nobat daripada Perak. Nah, ini nobatnya ini. Perak sekarang kita menuju ke Perak. Istana Iskandaria, Kuala Kangsar. Cantik geng istananya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Berhenti. Sikit lagi rasa saya bulan Julai dipanggil ke Istana Negara untuk bermain nobat sempena pertabalan Duli Yang Mulia Tuanku Agong. Ini personilnya. Nobat. Ya. Kapan saya pernah dengar kemarin, geng. Katanya nobatnya itu nobat dari Perak. Memang satu muzik diraja yang hanya dimainkan pada waktu-waktu tertentu, irama dendangan diraja yang hanya dimainkan pada waktu tertentu atas perkenan Yang di-Pertuan Agong. Dan agak unik di mana Baginda sendiri pun telah pun menulis wakah kepada Paduka Seri Sultan Perak untuk mendapatkan perkenan Baginda mengizinkan supaya nobat negeri Perak dimainkan. Dan bagi saya ianya sangat signifikan kerana sebagaimana yang kita tahu bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong merupakan anak anda kepada almarhum Sultan Idris, iaitu seorang yang pernah menjadi Sultan Perak dan mempunyai susu garu kerabat di Raja Perak. Ya. Alhamdulillah, satu penganugerahan daripada Tuanku Agong ke nobat negeri Perak ni. Luar biasa. Masa perkahwinan diraja Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, masa persandingan dia tu kita nobatkan. Saya lah dia seorang lagi. Yang lain tu dah sara, dah meninggal. Ya. Ini ya, geng. Ini sangat menarik sekali, geng ya, menambah wawasan kita, geng. Ini aku baru tahu ini. Ya. Nobat yang nak dimainkan di masa Tuanku Agong besok, yang pertamanya berangkat. Kita mesti dimainkan dengan rentak berangkat. Disebut lagu berangkat. Masa majlis tabalan nanti, kita buat lagu tabal. Beda ya. Irama nobat Raja bertabal. Jadi kesimpulannya, geng, yang di Pertuan Agung ke-17 ini ya, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar ini
Dia atau beliau lah gengnya, beliau memakai seluruh elemen negeri yang ada di Malaysia. Songket dari Terengganu, lalu tulisan Sumpah Tita itu dari Selangor ya. Lalu untuk nobatnya ini di Perak. Jadi semua difungsikan, geng. Kalian paham tak maksud saya ya? Itu, geng. Oke, dan sekarang ada di mana nih? Istana Negara ya. Alhamdulillah, Kepada Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan Kepada Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sendiri, persiapan Balai Rung Seri untuk istiadat pertabalan kali ini telah memberikan titah pedoman. Saya sebagai hamba rakyat merasa begitu teruja mendapat titah pedoman secara terus daripada duli-duli tuanku. You can have the tassel here. Oh, the tassel kat tengah. Okay. Kan, jalan tu. Tapi buat terutama dalam persediaan seperti pinggan pertabalan, pingat pertabalan dan juga segala perhiasan begitu molek dan mendapat bimbingan daripada tuanku. Contoh, nak makan nasi macam mana? So, tu sebab saya kata pinggan besar dengan under plate. Kalau kita makan steak dengan apa, under plate goes here. Kita rakyat kecil mana tahu, geng, hal yang seperti ini, geng ya. Ya, pinggannya aja ini harus ditata dengan sedetail mungkin, geng ya. Makan steak. Kita lihat lagi. Pinggan besar. Pinggan besar. Dengan under plate. Kalau kita makan steak dengan apa, under plate goes here. Nah, kita mana tahu yang kayak gitu, geng ya. Daulah tuanku. Apa ini? Persembahan cindera mata. Oke. Benda ini untuk yang apa, umum tetamu-tamu lain. Semua dapat satu kat mana? Semua dapat satu. Kita akan ada kat kursi dia ke? Tak apa. Lepas habis istiadat, turun ke Anjung Surau, dia akan dapat di Anjung Surau mana? Dekat Surau. Anjung Surau. Oh, dia datang semua masuk. All the other rulers. Satu lagi session. Jadi ada meetingnya dulu, geng ya, sebelum hari pertabalan ya. Boleh juga. Tapi pegawai kena pergi menyembah dulu. Jangan surprise dia. Saya selaku hamba rakyat cukup menjunjung kasih atas kepimpinan tuanku. Sebenarnya pada hemat saya, tuanku tidak perlu pun untuk berusaha payah, tapi ini menunjukkan tuanku raja berjiwa rakyat. Yang di-Pertuan Agong, seorang raja yang begitu mempunyai nilai peribadi yang cukup tinggi. Kursi saya rasa ada ni, yang Tuan Abang pakai ya? Betul, ni Paduka Ayahanda tuanku pun pakai yang sama. Jadi ada 4 yang Tuan Agong yang pakai yang sama. Tuanku almarhum Sultan Ahmad Shah, almarhum Sultan Iskandar, tuanku Las Agong dengan tuanku. Kita ambil daripada museum ni tuanku. Dan refurbish balik, kita gunakan yang sama. Luar biasa, geng. Yang nobat yang pakai sama masa kami sanding. Betul kan? Same one. Pasti rasa ada nobat yang sama, geng. Yang memang ada waktu tu, tuanku. Yang lain tu semua dah turun ke anak. Dia panggil apa? Orang kalor tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sultan Ibrahim bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya saya telah dipilih menjadi Yang Tuan Agong. Ini satu page saja. Satu page saja? Oh, satu page saja, geng. Biasanya gimana? Lebih dari satu page atau macam mana, geng? Nah, ini Selangor, ini apa lagi nih? Mempersiapkan apa lagi nih di Selangor nih? Bank Negara Malaysia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ubaidillah bin Daud. Bekerja sebagai pereka duit shilling Bank Negara Malaysia. Telah berkhidmat selama 16 tahun. Okey. Tujuan duit shilling peringatan ini dibuat adalah untuk mengingati peristiwa pertabalan yang di-Pertuan Agong dan juga sebagai sejarah untuk ditatapi oleh generasi yang akan datang. Okey. Untuk duit shilling peringatan pada kali ini, elemen-elemen yang telah kami pilih adalah seperti potret tuanku sendiri,
Kita juga menggunakan jata Istana Negara. Tulisan Pentabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17, dan juga kita selitkan motif kenegerian Johor, iaitu motif ladi hitam dan juga gambir sebagai latar belakang, yang mana motif ini adalah signifikan dengan negeri Johor dan terdapat banyak pada alat kebesaran negeri Johor, dan ini adalah keunikan yang kita paparkan pada duit shilling pada kali ini. Luar Proses biasa. bermula daripada rekaan, dan setiap rekaan itu akan dibentangkan kepada pasukan teknikal Malaysia Mint untuk memastikan setiap rekaan itu boleh ditempa. Selepas itu kita akan bentangkan kepada ahli jawatankuasa, penasihat wang kertas dan juga duit shilling Bank Negara Malaysia yang akan berlaku, dan shilling-shilling akan melalui proses pemeriksaan kualiti yang ketat sebelum diedarkan kepada umum. Oh, sebentar. Duit shilling ini nanti diedarkan untuk masyarakat Malaysia atau hanya digunakan sebagai apa ya? Ya salah satu item sempena adat istiadat pertabalan atau gimana, geng? Begitu. Nggak hujan, geng, kan? Semasa Penghayatan pertabalan. istiadat pertabalan ini penting kerana kita harus tahu bahawa Pertuan Agong ini menaungi negara kita. Bak kata pepatah orang, tuanku umpama payung negara, tempat rakyat tumpang berteduh. Tidak mengira kaum, tidak mengira anutan agama, tidak mengira apa. Serta memelihara dengan sempurnanya setiap masa agama Islam Tengkolok ya gitu, dan pembuatnya, geng, ya pembuatnya ini ternyata juga first time pertama kali ya membuat kain ya untuk yang di-Pertuan Agong dari Terengganu, geng, ya. Ini pun kita juga baru tahu, geng, ini, geng, ya. Luar biasa, geng. Oke, terbaik untuk tim dokumentari istiadat